Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, solat adalah tiang agama. Solat juga adalah rukun Islam yang kedua. So dalam video kali ini kita nak bincangkan tentang solat fardu. Ini adalah kafar tahun 3 dalam subjek ibadah. Okey, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Aduh, dah macam khutbah pula. Okey, video kali ini kita akan bincang tentang solat fardu. Beberapa perkara yang berkaitan dengan solat fardu kita akan bincangkan, termasuklah dalil kewajipan solat, maksud solat, syarat wajib solat, syarat sah solat, hikmah solat, rukun solat dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ni. Kita tengok dulu kepada dalil kewajipan solat. Okey, dalil kewajipan solat ni Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang mana berbunyi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Okey, maksudnya sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Okey, itu ketetapan solat. Kita sebagai orang Islam, orang beriman, solat ni adalah satu perkara wajib yang ditetapkan kepada kita. Okey? Okey, kita tengok kepada pengertian solat ataupun maksud solat. Apa yang dimaksudkan dengan solat? Daripada segi bahasa, solat ni bermaksud doa. Okey, solat bermaksud doa. Daripada segi istilah pula, solat ni adalah ibadah yang mengandungi perkataan ataupun perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, solat ni adalah mengandungi perkataan, ada bacaan-bacaan yang telah ditetapkan dan juga ada juga perbuatan-perbuatan yang kita kena buat di dalam solat yang telah ditetapkan. Dan solat ni juga adalah perkara ataupun satu ibadah yang kita buat bermula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey? Itu yang kita telah buat. Cuma kita nak tengok secara terperinci lagi berkaitan dengan solat ni. Okey, seterusnya kita akan bincangkan waktu solat 5 waktu. Okey, waktu solat 5 waktu. Di mana waktu solat ni macam mana kalau kita sekarang dah ada takwim, dah ditetapkan dah. Tambah-tambah kalau dalam bulan puasa kita memang dah waktu maghrib itulah waktu yang paling kita ingati. Dah ada takwim dia, dah ada jam berapa, minit berapa masuknya waktu solat ni. Senang, dalam phone pun ada. Okey, dalam phone kalau kita masukkan apps yang ada waktu solat tu, tiba-tiba sampai je waktu solat tersebut. Contohnya kalau waktu maghrib 7.21 katakan. Pada pukul 7.21 tu, maka phone kita akan azan. Phone yang azan. Okey? Ada masjid-masjid pun akan azan. Senanglah kerja muazzin ataupun bilal dekat masjid-masjid sekarang. Just tengok kepada jam. Okey? Dia yang ditetapkan takwimnya, dah ada waktu solat. Hari ni pukul berapa, esok pukul berapa, senang. Okey, kalau orang dulu-dulu, cara dia orang nak kenal waktu solat adalah kalau solat subuh ketika terbit fajar shadiq pada waktu dini hari, pada waktu pagi, terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Bermula pada terbit fajar shadiq, kemudian habis waktu subuh itu apabila terbit matahari. Ada cahaya matahari sedikit, matahari baru nak terbit tu, maka habislah waktu solat subuh. Okey, yang kedua, solat zuhur. Solat zuhur bermula apabila gelincir matahari dari tengah langit ke arah matahari terbenam. Bayang-bayang yang terhasil mestilah sama panjang dengan benda tersebut. Okey, kalau nak masuk waktu zuhur pula adalah ketika bukan waktu tengah hari, selepas waktu tengah hari sedikit. Maksudnya matahari tu dah nak ke arah petang. Kalau tengah hari, maksudnya matahari itu terletak betul-betul di tengah-tengah. Kalau mungkin kita letakkan satu objek, mungkin dia akan bayang-bayang dia itu pendek je. Itu tak masuk lagi waktu zuhur. Tapi masuk waktu zuhur ni apabila kita letakkan satu objek dan bayang-bayangnya nampak
lebih kurang ataupun sama panjang dengan objek tersebut. Maksudnya kalau kita letak apa ya kat sini? Apa yang ada dengan saya ni? Okey. Contohnya kalau kita letak pen. Okey, kita letak pen ni, bayang pen ni sama panjang dengan panjang pen ni. Okey, itu maksudnya kalau kita letak di tengah cahaya matahari, kita letak dekat satu tempat, lepas tu bayang dia sama panjang dengan objek ni, maka masuklah waktu Zuhur. Okey, seterusnya waktu Asar. Okey, waktu Asar bermula apabila berakhir waktu Zuhur dan berterusan hingga matahari terbenam. Bayang-bayang mestilah lebih panjang daripada benda tersebut. Okey, maksudnya kat sini, solat Asar ni juga adalah menggunakan kaedah cahaya matahari. Apabila kita letakkan sesuatu objek, maka bayang yang terhasil daripada objek tu lebih panjang daripada objek tersebut. Kalau kita letakkan pen ni, kemudian kita tengok bayang-bayang dia mesti lagi panjang daripada pen tersebut. Okey, maka masa tu masuklah waktu Asar dan tempoh akhir waktu Asar ni apabila terbenam matahari. Okey, seterusnya waktu Maghrib. Waktu Maghrib bermula apabila matahari terbenam. Okey, tadi waktu Asar sehingga terbenam matahari. Bila terbenam je matahari ni, maka masuklah waktu Maghrib. Bermula apabila terbenam matahari sehingga hilang cahaya merah di kaki langit. Okey, kita dah, kalau orang yang tinggal di tepi pantai, mungkin dia akan senang nak tengok matahari ni betul-betul terbenam dan dia tahu. Maka waktu tu, itulah waktu yang membolehkan dia solat fardu maghrib. Okey. Habis je waktu maghrib ni apabila cahaya merah hilang di kaki langit. Dah tak ada dah cahaya daripada matahari terbenam dekat kaki langit tu. Okey, kemudian Isyak. Waktu Isyak bermula apabila hilang cahaya merah di kaki langit hingga terbit fajar shadiq. Okey, Isyak ni adalah satu waktu solat yang panjang. Bila habis je waktu maghrib, hilang cahaya merah di kaki langit tu maksudnya malam tu dah betul-betul malam, masuklah waktu Isyak. Dan tempoh dia sehinggalah terbit fajar shadiq, sehinggalah masuknya waktu subuh pula. Okey, ini adalah cara-cara orang-orang dahulu nak tahu masuknya waktu solat 5 waktu. Okey? Okey, next. Seterusnya, syarat-syarat wajib solat. Okey, syarat-syarat wajib solat ni syarat yang sebelum kita solat, kita nak kena ada syarat-syarat yang mewajibkan kita solat. Maksudnya orang yang tak memenuhi syarat-syarat ni tidak wajib bagi dia solat. Contohnya macam kanak-kanak tak wajib solat. Okey, orang yang hilang akal ataupun orang gila tak wajib solat. So kita tengok syarat-syarat wajib solat. Yang pertama ialah Islam. Okey, wajib kepada orang Islam menunaikan solat. Yang kedua, berakal. Okey, berakal. Akalnya waras, boleh berfikir dengan sempurna dan tak wajib bagi orang yang gila ataupun orang yang hilang akal. Yang ketiga, baligh. Okey, baligh ni cukup tempoh kematangan pada diri seseorang. Okey, tentang baligh ni kita dah bincangkan dalam video sebelum ni. Boleh cek dekat channel ni juga, carilah tajuk konsep aurat dan baligh. Okey, kat situ kita dah terangkan macam mana tempoh cukupnya umur bagi kanak-kanak lelaki, cukup umur bagi kanak-kanak perempuan dan okey. Ada dah dalam video tu. Mesti baligh, syarat yang ketiga, dan syarat yang keempat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, bila kita ada 4 syarat ni, kita orang Islam, kita orang yang berakal, kita orang yang baligh dan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar, maka wajib atas kita untuk solat. Okey, tu syarat wajib solat. Syarat yang sebelum kita solat kita kenal pasti. Okey, kemudian perkara seterusnya yang kita akan bincangkan adalah syarat-syarat sah solat. Okey, syarat sah solat. Okey. Syarat sah solat ni, kalau kita tak penuhi syarat-syarat ni, maka solat kita tu tidak sah. Apa syarat-syaratnya? Okey, yang pertama ialah mengetahui masuk waktu solat.
Okey, mengetahui masuk waktu solat. Bila kita dah yakin tentang masuknya satu-satu waktu solat tu, maka solat yang kita kerjakan itu sah. Kalau tak, contohnya kita solat Zuhur pada pukul 11 pagi. Tidak sah sebab belum masuk waktu solat. Okey, syarat seterusnya adalah mengetahui kefarduan solat. Kita tahu tentang kefarduan solat. Okey, yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini syarat sah solat. Kalau kita solat dalam keadaan kita berhadas, maka solat kita tidak sah. Okey, kemudian syarat sah solat lagi adalah suci badan, pakaian dan tempat kita nak solat tu daripada najis. Kalau dekat badan kita ada najis, tak sah solat. Kalau dekat pakaian kita ada najis, tak sah solat. Dan kalau tempat yang kita nak solat tu ada najis, tak sah juga solat. Okey? Seterusnya, menutup aurat dengan sempurna. Okey, kalau kita tengah-tengah solat, tiba-tiba terbuka aurat, maka solat kita tidak sah. Kita perlu menutup aurat dengan sempurna. Ataupun, kalau kita pakai kain yang koyak, contohnya, kita dah nak menutup aurat, kita pakai kain. Tapi kain ataupun seluar kita tu koyak. Okey, kalau lelaki, koyak atas daripada lutut. Ataupun di bawah pusat, koyaknya. Maka tak sahlah solat. Kena tutup aurat dengan sempurna. Okey, kalau orang perempuan pula, tak kisahlah dekat mana sekalipun. Kalau dekat lengan ke, terbuka aurat dia, tak boleh. Okey. Mesti menutup aurat dengan sempurna untuk sah solat. Okey, seterusnya, menghadap arah kiblat. Kita perlu solat dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sedang solat, tapi itu bukan arah kiblat yang betul, maka solat kita tidak sah. Mesti betul arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Okey, seterusnya, syarat sah solat adalah... Okey, itu saja. Okey, seterusnya berkaitan dengan rukun solat. Okey, kita tengok berkaitan dengan rukun solat. Rukun solat ni ada 13 perkara. Rukun ni adalah perkara yang kalau kita tak buat benda-benda ni dalam solat, solat kita akan terbatal secara automatik. Okey, apa perkara-perkaranya? Apa 13 perkara tersebut yang kita kena buat? Okey, yang pertama, rukun solat yang pertama adalah niat. Okey, niat ni bergantung kepada waktu solat yang kita nak dirikan. Okey, kalau kita nak solat subuh, kena niat solat subuh lah. Kalau kita nak solat zuhur, kena niat solat zuhur lah. Okey, lafaz niat solat, kita tengok kepada lafaz niat solat. Kalau lafaz niat solat subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay, kalau solat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar, usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Fardu maghrib, solat fardu maghrib, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan solat fardu isya', lafaz niatnya adalah usalli fardal isya' 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, ni adalah lafaz niat solat. Kalau kita baca kat mulut je, solat kita tak sah sebab niat di dalam hati. Kita baca dulu usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita baca tu, tapi semasa kita mengangkat takbir, kita niatlah. Okey, ini adalah solat subuh. Okey, aku sedang solat subuh. Okey, niat tu adalah lintasan hati. Okey, lintasan hati dekat dalam hati. Kalau kita baca kuat-kuat usalli fardhu subhi tapi kita tak niat dalam hati, solat kita tak sah. Sebab rukun solat ni perkara yang wajib dibuat, kalau tak buat batal solat.
Okey, ini yang pertama. Yang kedua, rukun solat yang kedua adalah berdiri betul ataupun berdiri tegak. Okey, hendaklah berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan mata melihat pada tempat sujud. Okey, berdiri betul ataupun berdiri tegak ni bagi orang yang mampu. Kalau mungkin atuk-atuk, nenek-nenek kita yang dah berumur, yang dah tua, mungkin ada masalah kesihatan yang tidak membolehkan dia berdiri, maka dia boleh solat dalam keadaan yang lain. Duduk ke, baring ke dan sebagainya. Tapi bagi orang yang normal, orang yang tak ada masalah kesihatan dan sebagainya, wajib ke atas dia solat fardu dalam keadaan berdiri betul ataupun berdiri tegak. Okey. Kemudian, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ialah mengangkat tangan pada aras telinga sambil menyebut Allahu Akbar. Okey. Okey. Angkat tangan ke aras telinga ni adalah perkara yang sunat. Tapi takbiratul ihram tu kita wajib untuk sebut kalimah Allahu Akbar. Sebut dengan jelas. Kalau kita angkat saja tanpa sebut, solat kita tak sah. Sebab takbiratul ihram menyebut Allahu Akbar itu adalah rukun. Okey, seterusnya rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah adalah wajib, manakala membaca surah-surah lain adalah sunat. Okey, dalam solat ni, kalau kita tertinggal baca Al-Fatihah, maka solat kita tidak sah. Kalau kita baca Al-Fatihah, tapi selepas tu kita tak baca surah lain, solat tu masih sah. Sebab itu adalah rukun, solat membaca Al-Fatihah. Okey, rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin sampai waladhdallin, itulah surah Al-Fatihah. Okey, kemudian rukun yang seterusnya adalah rukuk serta tamakninah. Okey, rukuk serta tamakninah. Rukuk hendaklah dilakukan dengan membongkokkan badan sehingga tangan dapat memegang lutut. Tengok pada gambar rajah. Inilah kedudukan ketika rukuk. Okey. Ini kedudukan ketika rukuk. Tamakninah tu maksudnya bila kita dalam keadaan yang macam ni, kita membongkokkan badan dan tangan letak kepada letak pada lutut. Tamakninah tu bermaksud berhenti seketika ataupun stay dalam keadaan yang sama dalam beberapa detik. Sebab itulah kita ni ada perkara sunat dalam solat yang apabila kita rukuk, kita kena baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maksudnya, kalau kita dah baca 3 kali Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tu, maksudnya dah cukup lah tu tempoh tamakninah kita. Okey? Rukun solat yang seterusnya, iaitu yang keenam, ialah i'tidal serta tamakninah. I'tidal ialah rukun solat yang pendek yang memisahkan antara rukuk dan sujud. Okey? Dalam i'tidal ni yang kita sebut sami'allahu liman hamidah. Okey, lepas tu kita letak luruskan tangan. Okey, tengok kepada gambar rajah tu. Okey, itu adalah pergerakan i'tidal. Okey, kemudian sujud. Okey, rukun yang ke-7 adalah sujud serta tamakninah. Okey, sujud yang sempurna ialah mengucap takbir sebelum turun untuk sujud. Kedua-dua lutut haruslah diletak terlebih dahulu. Kemudian kedua-dua tangan dan diikuti dengan dahi dan hujung hidung. Okey, tengok kepada gambar rajah tu. Itulah pergerakan dan kedudukan ketika sujud. Okey, dalam keterangan ni dia kata kita kena letakkan lutut terlebih dahulu. Sebenarnya tak apa, mana-mana nak sampai dulu ke masa kita sujud tu. Kalau kita orang yang sihat, orang yang normal, mungkin kita boleh jatuhkan ataupun turunkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan dan diikuti dengan dahi. Tapi biasanya kalau kita tengok pakcik-pakcik, orang-orang yang dah berusia, dia mungkin sakit lutut dan sebagainya, dia turun tangan dulu. Barulah
lutut menjejak ke tempat sujud. Yang tu tak apa, tak ada masalah pun, disebabkan oleh dia punya masalah kesihatan dan sebagainya, dia turun guna tangan dulu. Tak apa, tak ada masalah, tak membatalkan solat. Janji kedudukan sujud ni terjadi. Okey. Seterusnya, rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud. Okey. Duduk antara dua sujud adalah kedua tapak tangan di atas lutut sambil memegang hujung bahagian lutut. Okey, tengok pada gambar rajah tu. Duduk antara dua sujud ini dinamakan duduk iftirash. Kerana tapak kaki yang kiri diduduki, tapak kaki yang kanan ditegakkan di atas lantai, sementara hujung jari kaki menghadap ke arah kiblat ataupun duduk seperti duduk bersimpuh. Okey, tengok pada gambar tu. Okey. Dan bacaan ketika duduk antara dua sujud ialah Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, itu adalah bacaan ketika duduk antara dua sujud dan kedudukannya. Boleh perhatikan kepada gambar rajah. Okey, yang seterusnya, rukun solat yang seterusnya, duduk tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat akhir. Okey, tasyahud akhir dilakukan ketika duduk tasyahud akhir. Maksudnya, duduk yang kita nak habiskan di rakaat yang terakhir, penghabisan. Duduk tasyahud akhir ini berlaku pada rakaat yang ketiga bagi solat maghrib atau rakaat keempat bagi solat zuhur, asar dan isyak, dan rakaat kedua untuk solat subuh. Dan ketika duduk tasyahud akhir ini, punggung didudukkan di atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan. Okey, boleh tengok kepada gambar rajah. Okey, macam mana kedudukan kaki dan tangan kita. Okey. Okey. So, itu adalah rukun solat yang ke-9. Rukun solat yang ke-10 adalah membaca tahiyat akhir. Okey, membaca tahiyat akhir ni juga adalah rukun. Kalau tak baca tahiyat akhir, maka solat kita tidak sah. Okey, membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Itu membaca tahiyat akhir. Kemudian rukun yang seterusnya adalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tahiyat akhir. Kita sambung tadi, kita baca separuh dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dalam tasyahud akhir ataupun dalam tahiyat akhir tu kena ada selawat ke atas Nabi dan juga merupakan rukun dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tengok kepada tulisan yang berwarna merah tu. Itu adalah selawat ke atas Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ pun tak apa, tapi kita disunatkan juga untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Selesai tasyahud akhir dan selawat ke atas Nabi. Kemudian rukun yang seterusnya, rukun yang ke-12 adalah memberi salam yang pertama. Okey, memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama ni adalah rukun. Kan kita nak habiskan solat tu, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berpaling ke kanan. Okey? Itu salam yang pertama. Salam pertama ni adalah rukun solat, wajib dibuat. Adapun kalau salam yang kedua, yang sebelah kiri tu adalah sunat. Maksudnya, kalau kita dah bagi salam, kita dah bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi,
tapi tiba-tiba kita tak sempat nak bagi salam yang kedua, terkentut. Contohnya kan. Solat kita dah sah sebab rukun solat adalah memberi salam yang pertama. Maka solat kita dah habis dah. Tapi kita juga sunat melakukan salam yang kedua ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. So, ini adalah cerita tentang rukun solat. Okay, solat yang salam yang pertama ni adalah rukun solat yang wajib dibuat. Dan rukun yang ke-13 adalah tertib. Okay, tertib ni ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Maksud tertib ni adalah perkara yang patut kita buat terlebih dahulu dalam solat, kita buat dulu. Maksudnya takbiratul ihram dulu. Kemudian apa lagi? Baca Al-Fatihah, ikut tertib dia. Kalau tiba-tiba, aku ni nak solat ni. Tiba-tiba kita rukuk dulu. Kita niat semasa kita rukuk. Lepas tu baru bangun balik baca Al-Fatihah. Itu maksud tak ikut tertib. Kalau kita tak ikut tertib solat yang betul, maka solat kita tu tidak sah. Okey. Sebagai ringkasannya, rukun-rukun solat ni ada 13 perkara, iaitu niat yang kita dah pelajari ataupun kita dah terangkan sedikit tadi. Okey, yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk serta tamakninah, yang keenam i'tidal serta tamakninah, yang ketujuh sujud serta tamakninah, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk tahiyat akhir, yang ke-10 membaca tahiyat akhir, yang ke-11 selawat ke atas Nabi Muhammad semasa tahiyat akhir, memberi salam yang pertama dan tertib. Okey? Yang ini adalah 13 rukun solat yang wajib kita, kalau untuk peperiksaan, kita wajib hafal, dan kita sebagai orang Islam tahu, wajib kita mesti tahulah tentang rukun solat ni. Okey, cara nak hafal. Okey, saya ada satu lagu untuk hafal rukun solat ni. Yang paling senanglah kalau kita hafal lagu ni, mungkin kita mudah untuk ingat solat fardu. Okey, lagu dia bunyi lebih kurang macam ni. Maaflah kalau tak sedap kan suara. Rukun solat ada 13 saja. Kita mesti buat ke semua rukun. Kalau kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk i'tidal, sujud duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam, tertib. Okey, cukup 13. Ulang baliklah lagu tu tadi, saya tak nak ulang dah. Okey. Okey, baik, itu perkara-perkara yang kita dah bincangkan tadi berkaitan dengan dalil kewajipan solat, maksud solat, syarat sah, syarat wajib solat, kemudian rukun-rukun solat. Okey, untuk perbincangan solat yang seterusnya kita sambung di video yang lain. Insya-Allah, semoga video ini bermanfaat. Okey, untuk kita mempelajari sesuatu dalam bidang fardu ain. Okey, kafa. Yang ni untuk tajuk kafa ibadah tahun 3. Okey. Dan untuk persediaan bagi anak-anak yang bakal menduduki UPKK. Dan ni kita kena ingat bahawasanya apa yang kita pelajari ini adalah bukan untuk UPKK semata-mata, bukan untuk peperiksaan semata-mata, tapi inilah yang kita akan buat, ibadat inilah yang kita akan buat sampailah kita mati. Okey? Semoga dapat sedikit dapat memberi pengajaran yang bermakna buat anak-anak sekalian. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.